Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan Ustazah? Ustazah Arifah. Apa kabar anak-anak murid Ustazah yang berada di rumah sana? Ustazah doakan awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Musim-musim virus ni, musim-musim COVID ni, jangan keluar rumah tau. Duduk rumah. Jaga kesihatan dan selalu cuci tangan dengan betul. Walaupun kita berada dalam musim PKP, musim virus ni, kita tak boleh, orang kata, jalani hidup macam biasa. Kita tak boleh pergi ke sekolah untuk belajar. Tapi kita boleh belajar menerusi aplikasi atas talian. Alhamdulillah. Kita dah lama sangat cuti kan? Jadi Ustazah yakin sangat anak-anak murid Ustazah ni mesti dah tak sabar nak belajar kan? Agak-agaknya tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita kena baca doa sebelum belajar. Boleh ya? Okey, jom ikut Ustazah baca doa sebelum belajar. Okey, tadah tangan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita dah baca doa. Agak-agaknya tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Siapa boleh teka? Jeng. Nampak kan? Ustazah tahu dah apa? Hari ini Ustazah nak mengajar berkenaan topik akhlak Islamiah, iaitu pelajaran yang ke-25 dalam buku teks kita. Tajuk ni adalah syukur menyubur iman. Tajuk apa? Syukur menyubur iman adalah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Dah ready kan? Jom. Sebenarnya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kita bayi sampailah kita dewasa sekarang ni. Banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak terhitung, tak terkira. Banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya, adakah kita sebagai manusia ni, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi contoh ke Ustazah? Apakah contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita? Contoh dia. Yang boleh kita lihat secara zahir. Contoh yang paling besar yang kita boleh nampak adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita dari bayi lagi kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, tu juga antara nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Lepas tu nikmat kesihatan yang sihat, tubuh badan yang sihat, nikmat keamanan, kemakmuran negara, nikmat kita dapat makan dengan secukupnya hari-hari, dapat tinggal di rumah yang selesa, dikelilingi orang-orang yang baik. Itu juga antara salah satu nikmat ya. Nikmat yang boleh kita nampak sekarang ni lah nikmat yang boleh kita belajar menerusi atas talian ni. Itu juga adalah salah satu nikmat yang kita dapat belajar sekarang ni. Alhamdulillah. Apa-apa pun, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun sekecil-kecil nikmat tu, kita haruslah mengucapkan Alhamdulillah. Okey, jom kita masuk kepada apa itu maksud syukur dari segi bahasa dan dari segi istilah. Okey, kita pergi maksud syukur menerusi dari segi bahasa terlebih dahulu. Okey, dari segi bahasa, syukur ini adalah bermaksud sebagai pujian. Manakala dari segi istilah pula, syukur ini adalah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala
terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua peraturannya. Boleh faham kan maksud nikmat tu? Dari segi bahasa dan dari segi istilah? Boleh lihat sebelah ya. Okey, jom kita dengar satu kisah. Siapa nak dengar kisah yang Ustazah ceritakan? Jom Ustazah cerita. Seorang lelaki datang bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana mata bersyukur? Abu Hazim pun menjawab, jika engkau melihat sesuatu yang baik, engkau membicarakannya sesuatu yang baik juga. Dan jika engkau melihat sesuatu yang buruk, engkau menutupinya. Orang tu bertanya lagi kepada Abu Hazim, bagaimana telinga bersyukur? Lepas tu Abu Hazim pun menjawab, apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, engkau memperhatikannya, dan apabila engkau mendengar keburukan, engkau menghindarinya. Dan orang tu bertanya lagi kepada Abu Hazim, bagaimana tangan bersyukur? Abu Hazim pun menjawab, engkau tidak mengambil apa-apa yang bukan hakmu, dan engkau tidak menahan hak Allah yang ada pada kedua-dua tangan itu. Okey, itulah kisah dia. Okey, jom kita masuk kepada dalil naqli dalam tajuk syukur menyubur iman. Dalam tajuk syukur menyubur iman ni ada dua dalil naqli. Yang pertama, firman Allah menerusi surah Al-Baqarah ayat 125, dan dalil naqli yang kedua adalah mengenai sabda Rasulullah. Okey, kita pergi yang pertama. Dalil naqli yang pertama iaitu surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Okey, maksud dia, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Kamu tu siapa dalam ayat ini? Kamu tu adalah manusia dan ku tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita masuk kepada dalil naqli yang kedua. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna lit-ta'imi syakiri min al-ajri misluma lis-sa'imi as-sabiri. Maksudnya, seseorang yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang yang berpuasa yang sabar. Itu adalah dalil naqli yang kedua. Jadi, dalil naqli dalam tajuk syukur menyubur iman ini ada dua. Yang pertama, dalil naqli menerusi surah Al-Baqarah ayat 125, dan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita nak masuk topik apa lagi ya dalam tajuk yang kita belajar hari ini? Jom kita pergi kepada cara dan contoh bersyukur. Okey, sebenarnya terdapat 3 cara seseorang manusia tu boleh bersyukur. Yang pertama, bersyukur melalui hati. Bersyukur melalui hati. Itu adalah cara yang pertama bagaimana manusia itu bersyukur.
Okey. Sebenarnya bersyukur melalui hati ini adalah yakin bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ni, kita kena yakin bahawa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah daripada Dia, daripada Allah. Kita jangan cakap nikmat ini adalah atas segala usaha aku sama ni. Tak boleh ya, anak-anak murid ustazah kita cakap macam tu. Itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah semuanya datang daripada Allah. Kita juga melalui hati ni, kita juga haruslah ingat dan memuji Allah sentiasa. Kita kena ingat, kita kena memuji Allah sentiasa. Alhamdulillah, kena ucap selalu syukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita kena bersangka baik dengan Allah lah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey. Seterusnya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tu kita sentiasa ucapkan syukur dalam hati kita dan menambah-nambah lagi ketakwaan kita kepada Allah. Itu adalah cara yang pertama bagaimana manusia itu bersyukur. Bagaimana? Yang pertama tadi yang saya cakap, iaitu bersyukur melalui hati. Okey. Cara yang kedua yang manusia boleh buat adalah bersyukur melalui lisan. Bersyukur melalui lisan. Okey. Kita kena sentiasa sebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. Kita harus sebutlah perkara dengan perkataan yang orang kata baik-baik sahaja, dengan sentiasa menyebut zikir kepada Allah. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada aku pada hari ini. Contoh dia. Yang kedua adalah berdoa agar Allah mengurniakan sifat syukur. Kita sebagai manusia ni kena sentiasa orang kata berdoa kepada Allah bahawa Allah tetapkan rasa syukur tu kepada Allah. Apa yang kita rasa sekarang ni, perasaan syukur, rasa syukur tu biarlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, bersyukur melalui lisan juga kita haruslah mengucapkan terima kasih kepada manusia. Kita kena ucapkanlah terima kasih kepada manusia, orang sekeliling kita. Sebenarnya orang-orang yang baik yang Allah berikan kepada kita, sekeliling kita ni kan Allah berikan insan-insan yang baik, insan-insan yang sentiasa tolong kita sewaktu kita berada dalam kesusahan. Kita juga haruslah mengucapkan terima kasih atas setiap pertolongan yang diberikan kepada kita. Okey. Seterusnya, kita juga haruslah bercakap dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Apa yang keluar daripada lisan kita, daripada mulut kita, haruslah mengenai perkara yang baik-baik sahaja. Jangan cakap-cakap perkara yang buruk. Tak bagus tak? Okey. Cara bersyukur yang ketiga adalah bersyukur melalui perbuatan. Bagaimana kita nak bersyukur melalui perbuatan ni? Antaranya adalah cara kita bersyukur melalui perbuatan ini adalah menunaikan amalan-amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Menunaikan amalan-amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Yang kedua adalah memperbanyakkan amalan bersedekah. Lagi-lagi bulan puasa ni, kita harus memperbanyakkan sedekah. Walaupun kita tak mampu, walaupun kita masih seorang pelajar, kita tak mampu dari segi kewangan, wang ringgit, tapi kita boleh bersedekah melalui dengan cara kita beri makanan kepada orang yang susah, beri bantuan tenaga kepada orang yang memerlukan. Itu juga sedekah ya anak-anak murid. Selepas tu,
melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Segala yang Allah perintahkan kepada kita seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang Allah perintahkan kepada kita, kita kena wajib buat. Wajib buat 3 kali saya cakap wajib buat ya. Perkara yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita kena tinggal terus perkara yang Allah benci, yang Allah larang. Okey? Lepas tu melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah. Kita terlepas daripada musibah tu juga adalah salah satu nikmat. Contohlah saya bagi. Patutnya hari ini kita bawa motor, kita accident. Tapi atas kuasa doa yang kita turun rumah, tadi kita cakap, ya Allah, lindungilah perjalanan aku hari ini. Tutup tak ada accident berlaku atas kita. Itu juga salah satu nikmat. Jadi kena bersyukur. Okey? Seterusnya, kita masuk kepada ciri-ciri orang yang bersyukur. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur ni? Apa yang kita nampak kepada diri seseorang yang bersyukur kepada atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia? Ciri yang pertama adalah bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Kejayaan orang lain yang Allah berikan kepada dia tu, kita kena orang kata kena bersangka baik, kita kena tumpang gembira, kita kena tumpang rasa syukur. Contoh, sahabat kita dapat nombor 1, dapat straight A dalam PT3. Kita jangan bersangka buruk tau atas kejayaan kawan kita, sahabat kita tu. Kita kena bersangka baik dan mendoakan sekali, dan kita juga harus mengucapkan Alhamdulillah. Ciri orang yang bersyukur yang kedua, sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sentiasa berasa qanaah, berasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah menjadi seorang yang pemurah. Kalau kita nak nampak orang tu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia tak dalam memberikan sesuatu barang, selalu tolong kawan, selalu sedekah, maknanya tak berkira, tak lokek dalam memberi. Okey, yang keempat, ciri-ciri orang yang bersyukur yang keempat adalah rajin dan tekun beribadah. Orang-orang yang ada ciri-ciri bersyukur ni, dia selalu rajin, dia sangat-sangat rajin dan tekun beribadah. Selepas tu, ciri orang yang bersyukur sentiasa bertawakal kepada Allah. Dia telah berusaha atas segala pekerjaan, perbuatan yang dia buat, telah berdoa, telah berusaha. Lepas tu dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, jom kita masuk kepada hikmah bersyukur. Yang pertama, hikmah bersyukur ini adalah hidup dalam keredaan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa beramal soleh. Hikmah bersyukur yang kedua adalah dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesungguhan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah bersyukur yang ketiga pula adalah dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kerana sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah. Dan hikmah bersyukur yang terakhir adalah
selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertambahnya keimanan dalam diri. Boleh faham kan tajuk yang Ustazah ajar pada hari ini? Jom Ustazah rumuskan apa pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai tajuk apa anak-anak murid? Hari ini kita belajar mengenai tajuk syukur menyubur iman. Sebagai kesimpulannya, hari ini kita masuk kepada maksud syukur dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kita masuk kepada dalil nakli, surah Al-Baqarah, iaitu ayat 152 dan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Lepas tu kita masuk kepada cara dan contoh bersyukur. Lepas tu kita belajar mengenai ciri-ciri orang bersyukur. Ciri-ciri orang bersyukur ada berapa? Ada 4. Lepas kita masuk kepada ciri-ciri orang bersyukur, kita masuk kepada hikmah bersyukur. Okey. Hikmah bersyukur ada 4 hikmah. Okey, jom Ustazah nak kongsi satu doa yang Rasulullah SAW suruh kita baca, suruh kita amalkan sentiasa dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, jom kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Okey, sekali lagi doa yang Rasulullah SAW galakkan kita membaca dalam kehidupan seharian kita adalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu, bersyukur kepadaku dan beribadah untukmu sebaik-baiknya. Amin. Okey. Maka kita dah belajar tajuk hari ini, kita dah selesai, kita dah faham. Jangan lupa jawab soalan kuis yang Ustazah bagi dalam grup WhatsApp ya. Jangan lupa jawab. Okey. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kita jumpa di lain pembelajaran kita pada video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.